Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Insyaallah dalam siri yang ke-12 fakta ilmiah dari Al-Quranul Karim, kita akan paparkan letupan kiamat yang akan berlaku. Perhatikan gambar ini. Menggerunkan, menakutkan, mengerikan. Subhanallah. Maka kita kena tengok, perhatikan apa yang Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran Karim. Benar, ini bukan tanda kiamat terakhir. Tapi tanda-tanda macam ini pun sudah menggerunkan kita. Maka kita kena perhatikan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Karim. Allah sebut dalam surah At-Tur ayat 6. Apa kata Allah? Wal bahril masjur. Demi laut yang dinyalakan api. Kita pun hairan. Kalau zaman dulu, mana ada api dalam laut. Tapi hari ini sudah ada api dalam laut. Lagi satu ayat, kita perhatikan Allah sebut dalam surah At-Takwir ayat 6 juga. Wa izal biharu sujirat. Apabila lautan dinyalakan api yang mendidih, kepanasan. Maka dari perkataan al-masjur itu kita kena fahami mengikut kaedah bahasa Arab, iaitu yang dikatakan al-masjur ialah sesuatu yang dipanaskan di bahagian bawahnya. Macam kalau kita tengok dalam gambar ni, iaitu api menyala di bawahnya. Maka ini membawa maksud bahawa air laut dia akan jadi panas mendidih apabila ada sesuatu yang membakar dari bawahnya. Benar ke ini? Ya, menurut kajian memang benar berlaku. Berlaku apa? Iaitu ada api di dasar laut yang amat panas yang menyebabkan air membuat-buat mendidih-didih, kepanasan. Benarlah kata Allah. Maka timbul persoalan kepada kita. Api ni, api dari mana? Siapa yang bakar? Kita kena tengok. Iaitu api dari gunung berapi yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Infitar ayat 3. Apa kata Allah? Wa izal biharu fujirat. Apabila lautan meletup. Meletup. Pong meletup. Sebenarnya kalau kita dengar letupan gunung berapi pun dah ngeri dah. Yang ni bukan gunung berapi akhir zaman. Akhir kiamat nanti lagilah hebat. Kita tak boleh nak dengar dah. Dia punya hebatnya. Menggerunkan. Mungkin ada yang mati terus dengar tu. Wallahu a'lam bisawab. Ayat ini merupakan suatu sumpah ajaib. Kenapa? Kerana Allah bersumpah dengan menyebut hal yang tak tercapai akal manusia ketika itu. Ketika ayat turun. Ketika ayat diturunkan, orang tak terfikir pun ada api dalam air. Tak terfikir. Persoalan yang timbul, apakah fenomena ini sudah pun berlaku? Jawabnya, sudah berlaku. Kita dah tengok gambar-gambar banyak yang menunjukkan api ada dalam air. Allahu Akbar. Dulu tak ditemui. Setelah lebih 1400 tahun ayat ni diturunkan, baru kini terselah. Terselah, benar-benar terselah. Kita lihat dengan mata kasar kita sendiri. Inilah sebabnya para pengkaji telah membuktikan kebenaran itu dengan gambar-gambar sekali. Gambar-gambar ajaib. Bukan cerita-cerita dongeng. Banyak gambar-gambar kita saksikan. Gambar lava gunung berapi yang marak dari dasar laut. Allahu Akbar. Subhanallah.
Sebab itulah kalau orang dulu dia tak terfikir ada api dalam air, pelik. Dan ada air dalam api. Air dalam api. Pelik kan? Api dalam air pun pelik. Tapi sekarang sudah tidak pelik. Bukti banyak. Antara buktinya kita lihat para penyelam pernah terserempak dengan api menyala di dasar laut. Heran kan? Kenapa api tidak dapat dipadamkan? Ini suatu persoalan besar. Api tak dapat dipadamkan oleh lautan yang begitu banyak airnya. Heran. Kerana Allah dah sebut dalam Al-Quran Karim, iaitu api letusan gunung berapi bawah laut itu amat panas, mengerikan. Kerana dia sangat panas, maka tak terlawan air laut yang begitu banyak. Itulah apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Hebat bukan? Kalau kita tengok gambar ni pun, ini gambar lahar letusan gunung berapi yang menyemburkan abu-abu vulkanik. Tengok dia bersembur ke udara. Mengerikan kan? Mengerikan sungguh kalau kita tengok, tu meletup. Aduh, Allahu Akbar. Sampai ke udara. Okey. Maka benarlah kata Allah, wa izal bihar fujirat. Apabila laut meletup, bersembur-sembur. Dia bukan meletup itu saja, meletup bersembur-sembur. Benarlah kata Allah. Bila penemuan ini ditemui oleh orang? Banyak kajian-kajian menunjukkan penemuan-penemuan ini. Antaranya dalam buku Miracle of Al-Quran dan Sunnah, selepas Perang Dunia Kedua, para ilmuwan membuat kajian di dasar laut untuk cari bahan-bahan mineral. Tapi mereka terserempak dengan fenomena ini. Jumpa api. Kalau kita kan ngeri. Cari benda lain, jumpa benda lain, jumpa api. Api bukan sebarang api. Api yang hebat menyalanya. Kemudian pada pertengahan tahun 1910-an, satu pasukan penyelidik dari Rusia dan Amerika Syarikat menemui satu cahaya aneh. Cahaya aneh itu macam mana? Dia kemerah-merahan, muncul dari dasar lautan Atlantik. Iaitu pada kedalaman 2000 meter yang gelap pekat. Memang dia makin ke dasar laut, memang makin gelap sampai tak nampak apa pun. Tapi kalau kita tengok gambar tu, dalam suasana gelap pekat, mereka ketemu ada api. Beranjaklah kan. Dan ini satu lagi penemuan fenomena luar biasa juga. Ketika mereka membuat kajian tentang kerak bumi di dasar laut. Apa yang mereka jumpa? Mereka temui cahaya, yang mana cahaya ini bergerak perlahan-lahan secara rawak. Kita pun kalau tengok terkejut juga. Apa benda ni? Hantu ke? Bergerak. Rupanya api. Para penyelidik itu pun menurunkan tahap kedalaman kapal selam mereka ke paras 1750 meter. Dekat 2 kilometer ke bawah. Untuk meninjau apa yang sebenarnya sedang berlaku. Mereka dikejutkan dengan fenomena aliran air yang sangat panas keluar dari arah rekahan batu. Itu rekahan batu. Keluar dari itu. Air panas. Panas sangat. Aliran air panas itu bersemburan dengan lahar cair seperti api. Lepas tu diikuti pula dengan debu gunung berapi yang kelihatan seperti asap kebakaran. Allahu Akbar. Maka kajian itu tidak dapat diteruskan. Kenapa? Kerana suhu sangat tinggi, terlalu tinggi. Bila ke bawah lagi, dah tak boleh tahan.
mencapai 200 skala Richter 231 Celsius. Kan panas tu. Kita terbakar kalau kita tak pakai apa-apa ni. Kalau setakat menyelam gitu saja memang hangus lah, terbakar. Dan seterusnya pada tahun 2009, para saintis Amerika Syarikat NOAA membuat robot. Kali ini buat robot pula. Kalau nak terbakar pun robot nak terbakar. Robot kapal selam untuk meninjau permukaan dasar lautan Pasifik. Sebab lautan Pasifik ni banyak gunung berapi. Hasil rakaman video yang diambil oleh robot tu, terdapat lingkaran cahaya aneh di sekitar dasar laut tu. Tengok cahaya pelik juga, cahaya macam ini. Rupanya cahaya itu adalah cahaya yang terhasil, cahaya api yang terhasil daripada lahar gunung berapi di dasar laut. Dasar laut mana? Dasar laut yang berada di bawah 4,000 kaki di permukaan laut, daripada permukaan laut 4,000 kaki ke dalam. Bagaimana gunung berapi di dasar laut ni terjadi? Ini kita nak kena tahu juga. Macam mana tiba-tiba ada gunung berapi bawah laut? Terjadi setelah lahar banyak berkumpul dan menyala-nyala. Macam kita unggun api lah. Bila dah banyak, dia pun keluar api lah. Ini kalau kita tengok gambaran bagaimana lava gunung berapi di bawah laut, kita tengok pun pelik juga. Menggerunkan. Ini lagi antara lava gunung berapi di dasar laut. Dan kalau kita tengok ajaibnya, lahar yang berapi-api itu berlaku di pelbagai lapisan. Bahkan lahar itu mengandungi air. Dahlah duduk beberapa lapisan, bukan satu lapis. Lepas tu mengandungi air setiap lahar tu. Lahar dengan air. Tapi air panas lah. Kan pelik ke? Maka dengan penemuan-penemuan itu terbuktilah benarnya Al-Quran Karim sebagai suatu mukjizat bagi Rasulullah SAW. Nyatalah pembohongan orang-orang kafir yang mengatakan Nabi cipta sendiri ayat-ayat Al-Quran. Kalau Nabi cipta sendiri, macam mana fenomena ajaib ini yang Allah Ta'ala sebutkan? Nabi mungkin tidak sampai kepada situ. Apa yang dia tahu, melainkan semuanya apabila Allah wahyukan kepadanya, baru dia dapat tahu. Di zaman Rasulullah SAW, memang belum diketahui fenomena ini. Sebab itu, jadi persoalan ramai. Apa dia persoalan ramai? Orang soal, bagaimana air laut boleh menyalakan api? Itu orang tak percaya. Itu yang sampai orang tuduh Nabi kita Muhammad SAW macam-macam. Perkara karut. Cerita benda karut. Tapi hari ini terbukti tak karut. Betul. Subhanallah. Ada lagi fakta-fakta menarik. Iaitu apa dikata? Jumlah gunung-gunung berapi di dasar laut tu lebih banyak dan lebih aktif dari gunung-gunung berapi di daratan. Allahu Akbar. Kalau kita tak dapat nak kira. Kita pun tak tahu. Berapa gunung berapi di daratan pun kita tak boleh nak kira. Orang-orang yang pakar saja boleh kira. Kita nak dekat pun tak boleh. Macam mana nak kira? Orang-orang pakar ni dia kata di dasar laut lebih banyak lagi gunung berapi berbandingan di daratan. Kita ada beberapa buah gunung berapi di daratan pun dah mengerikan. Kita tak sedar bawah laut tu ada benda-benda yang mengerikan lagi. Fakta lain juga mengatakan para saintis menganggarkan kini terdapat sekitar 5,000 gunung berapi yang aktif di bawah lautan seluruh dunia. Banyaknya. Sampai
5,000 gunung berapi. Bayangkan bila dia meletup sekali besok, tak tahulah apa jadi kepada kita. Ini gambar lagi. Gambar apa? Rangkaian gunung berapi di pelbagai saiz. Gunung berapi itu pelbagai saiz. Ada kecil, ada besar lagi dan macam-macam. Dan bukan itu saja. Ada pula yang berangkai-rangkai, yang ini bercantum-cantum dengan gunung berapi lain. Dan ada yang bersendirian. Allahu Akbar. Allah Ta'ala ciptakan gunung berapi ini pun dah menakjubkan kita. Bukan saja menakjubkan, tapi mengerikan dan menggerunkan. Kalau kita tengok hadis, sebenarnya hadis mengenai laut ni banyak. Tapi kita ambil satu hadis yang Rasulullah SAW sebut, tiada satu malam pun melainkan laut bangkit 3 kali. 3 kali bangkit waktu malam. Bangkit buat apa? Minta izin dengan Allah Ta'ala untuk naik ke atas. Artinya apa? Menggelodaklah. Lalu Allah Ta'ala menahannya. Tunggu hari kiamat nanti. Baru gelodak betul-betul. Na'udzubillah min zalik. Jadi, memang ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, tiap-tiap malam, laut bangkit. Nak gelodakkan. Tapi Allah tidak izinkan lagi. Dan ada lagi hadis yang Rasulullah kata, tidak sedia belayar di lautan melainkan untuk mengerjakan haji, umrah dan peperangan atau peperangan. Kerana Rasulullah kata, sesungguhnya di bawah laut itu ada api. Dan di bawah api pula ada laut. Apa maksud hadis ini? Maknanya kita tidak digalakkan saja-saja nak belayar. Sesaja nak berkazino, berpoya-poya atas laut, bermain-main atas laut, tak sugia macam tu. Ini bagi orang beriman lah. Orang tak beriman, macam-macam lah berlaku. Ada kazino atas laut dan macam-macam. Rasulullah dah beri amaran bahawa di bawah laut itu ada api dan di bawah api ada laut pula. Kalau kita tengok apa Rasulullah sebut ni, suatu fakta yang betul, jelas berlaku. Iaitu api di bawah laut ni dia berlapis-lapis. Orang nampak kajian berlapis-lapis. Api bawah dia laut, bawah dia api lagi berlapis-lapis. Allahu Akbar. Ini bukan Rasulullah SAW pakai otak dia. Ini Allah Ta'ala sebut, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap saja-saja, melainkan dia dapat terima wahyu, ilham daripada Allah SWT. Sebelum berakhir, tolong subscribe, like dan share. Mudah-mudahan kita mendapat pahala yang berpanjangan. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.